Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan insya-Allah malam ni perbahasan kita daripada kitab Fiqh Sirah karya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala, yang mana malam ni kita masih lagi berada pada muka surat yang ke-55 di bawah tajuk keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penyusuannya. Jadi kalau kita tengok dalam muka surat 55, pengarang rahimahullah, penulis Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, dia sebut tak banyak. Muka surat 55 untuk bab ni sampailah muka surat yang ke-62. Dia hanya sebut tentang nasab keturunan Nabi. Kemudian dia sebut sikit tentang kelahiran Nabi dan juga kehidupan Nabi selepas pada Nabi lahir, dan juga pengajaran dan renungan daripada apa yang kita dapat ambil daripada bab berkenaan dengan keputeraan Nabi. Dia sebut di sini, saya bacakan hadis muka surat 55 tu. Dia ada sebut satu hadis diriwayatkan oleh Muslim. Siapa yang ada buku boleh tengok muka surat paling bawah tu, bahagian paling bawah. Dengan sanadnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah astafa Kinanata min walad Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa Hashiman min Quraisy, wastafani min Bani Hashim." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ni, Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih Kinanah di antara anak-anak Ismail, dan dipilihnya Quraisy daripada Kinanah, dan dipilihnya Hashim daripada Quraisy, dan dipilihnya saya daripada Bani Hashim. Hadis ni Nabi nak tunjukkan Allah Ta'ala pilih Nabi itu daripada keturunan susul galur, nasab yang bersih dan suci. Nabi sebut dalam hadis tu, innallaha astafa Kinanah min walad Ismail. Allah Ta'ala telah memilih daripada anak-anak Nabi Ismail ni. Nabi Ismail anak kepada Nabi Ibrahim daripada isteri yang bernama Hajar, yang mana kita tahu Hajar ni dia bukan keturunan Bani Israel macam Sarah ataupun orang kita panggil Siti Sarah. Ini saya sebut sikit penggunaan lafaz Siti. Siti Sarah, Siti Hajar, Siti Aisyah. Siti itu, adakah nama dia tu Siti? Tak. Itu ialah tambahan.
tambahan yang orang kita sebut. Bila mana nak sebut nama perempuan ni, kita sebut Siti. Dan Siti tu dia datang daripada perkataan Arab yang rasmi Sayyidati. Sayyidah tu maksudnya puan. Tapi Siti tu dia mari daripada lahjah Mesir, Arab Mesir. Siti. Tapi yang rasminya ialah Sayyidati. Cuma lekat orang kita ni, sebahagian orang ada bagi nama anak Siti Aisyah. Siti tu bukan nama asal. Siti tu hanyalah tuan ataupun puan lah sebenarnya. Nama betul dia itulah Hajar. Hajar ni daripada keturunan Mesir. Dia tu datang daripada bukan bangsa Bani Israel lah. Sebab kau tengok Siti Hajar ni ialah asalnya hadiah yang diberikan oleh Firaun kepada Sarah. Kan kalau tengok bila mana Nabi Ibrahim dia berada di Mesir, dia lalu penghijrahan dia, perjalanan dakwah dia yang panjang ni, dia pernah sampai di tempat nama dia Mesir, sampai di Mesir. Sampai di Mesir ni pada waktu tu Firaun yang zalim. Dia bukan Firaun yang zaman Nabi Musa. Sebab semua raja-raja Mesir pada waktu tu guna nama Firaun untuk menunjukkan pangkat dia. Jadi Firaun tu dia lebih kepada nama pangkat. Jadi Firaun yang zaman Nabi Ibrahim tu dia tak boleh tengok perempuan cantik. Dan dia telah tahu adanya Sarah isteri Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim pesan, siap-siap. Kalau kamu dipanggil oleh pihak Firaun tu, panggil ke istana, jangan kata kamu isteri aku, kata kamu ukhti, saudara perempuan aku. Jadi mudah ceritanya dia dipanggil, maknanya Sarah tu dipanggil oleh Firaun, dan Firaun tu memang gatal lah, kita kata istilah dia gatal. Orang Terengganu kata gelenyar. Memang dia nak pegang kawan tu. Jadi bila mana dia nak pegang, Allah Ta'ala kakukan Firaun. Dia nak pegang kali pertama tu, dia jadi kaku, stroke badan dia. Lepas tu dia minta pada Sarah supaya berdoa pada Allah untuk kebahkan dia daripada, bagi lega daripada stroke tu. Elok dia berdoa, Allah Ta'ala makbul doa Sarah, dia lega. Dia nak pegang lagi kawan tu, kali kedua, cubaan kali kedua. Memang gelenyar sungguh lah. Sangat-sangat gelenyar. Pegang kali kedua, kaku pula. Minta Sarah doa, Sarah doa. Lepas tu dia test kali ketiga nak pegang. Cukup 3 kali, dia tak berani dah nak buat. Lalu dia kata, perempuan ni bukan perempuan yang biasa-biasa. Jadi atas sebab aku telah main-mainkan dia, aku bebaskan dia, dia nak keluar pada Mesir, dan aku beri pada dia seorang perempuan, hamba istana lah, dayang istana, kepada dia sebagai hadiah, iaitu Hajar. Hajar pada waktu tu tak kahwin lah lagi dengan Nabi Ibrahim tu. Jadi Hajar tu ialah hadiah Firaun kepada Sarah. Hadiah Firaun pada Sarah. Dia ni daripada bangsa Kipti, bangsa Mesir tu lah, bangsa Kipti. Jadi bila mana Sarah ni, Allah Ta'ala uji Ibrahim dan Sarah tak dapat anak. Akhirnya Sarah benarkan Ibrahim kahwin dengan perempuan hadiah Firaun tu, iaitu Hajar. Kahwin, Hajar dapat anak dulu. Hajar dapat anak dulu. Bila mana Hajar tu dapat anak, maka berlaku sedikit konflik, sebahagian riwayat sebut. Sarah tu dia macam cemburu tengok Nabi Ibrahim layan Hajar lebih, sebab Hajar mengandung. Sebahagian riwayat kata saja-saja je Hajar duduk saja, tak ada buat apa pun. Tiba-tiba dia pergi ketuk kepala kawan tu. Saja-saja. Dia rasa cemburu. Sehinggalah turun perintah untuk hantar Hajar ni ke Mekah. Peristiwa tu. Peristiwa itulah. Jadi Nabi Ismail lahir lah. Nabi Ismail lahir dan Nabi Ibrahim tinggalkan dia. Saya nak ringkas cerita je. Jadi Nabi Ismail tu pun duduklah dengan mak dia Hajar di situ. Sehinggalah kita biasa dengar cerita keluarnya air Zam-Zam apa semua tu, peringkat awal Nabi Ibrahim tinggalkan. Bila mana adanya sumber air di Mekah, maka datanglah kabilah Jurhum. Jurhum ni kita kira kabilah yang mendiami tanah semenanjung Arab tu, tapi dia orang suka berpindah-pindah. Dia orang cari mana tempat ada air, kita duduk. Tak ada air, kita tinggal. Jadi kebetulan dia tengok
Di Mekah yang tandus tu ada air, dia minta kebenaran dengan Hajar untuk duduk situ, dan Nabi Ismail pun bergaul dengan kumpulan tu dan kahwin dengan kumpulan tu. Hujuruhum. Dan kisah perkahwinan Nabi Ismail pun agak menarik. Sebahagian para ulama sirah sebut Nabi Ismail ni bila mana dia kahwin, ayah dia Ibrahim, Nabi Ibrahim ni tak jumpa dia lepas dia tinggal yang jumpa air Zam-Zam keluar tu. Dia tak datang melainkan selepas daripada Nabi Ismail kahwin. Maknanya anak dia dah besar kahwin. Bila mana dia datang, Nabi Ibrahim datang ke Mekah nak ziarah Ismail, Ismail keluar sebab ada urusan kerja. Cuma orang tunjuk ni lah rumah Ismail dan isteri dia. Jadi bila mana Nabi Ibrahim tahu, Nabi Ibrahim pun pergi nak ziarah menantu dia. Ketuk pintu. Lepas tu dia tanya pada menantu dia, macam mana kahwin dengan Ismail? Menantu dia kata, payah kahwin dengan Ismail, miskin, tak ada duit. Ibrahim pun diam. Dia kata, kirim salam kepada Ismail, katakan aku ayahnya, dan berikan pesanan aku yang berbunyi, tolong tukar pintu rumah tu. Maksud dia ceraikan isteri tu. Dia guna bahasa kiasan. Riwayat sebut ghayyarat atabata darikum. Tukarlah pintu rumah. Maka Ismail balik, isteri dia cerita, lepas pada isteri dia cerita, maka isteri dia kata, ni pesanan ayah kamu. Maka Ismail pun kata, pesanan ayah aku tu maksudnya dia suruh aku cerai kamu, dia pun cerai. Dia kahwin satu lagi perempuan daripada kabilah yang sama, Jurhum, dan perempuan ni lebih baik berbanding perempuan tadilah. Nabi Ibrahim datang sekali lagi ziarah, tengok. Ismail pun keluar, tak ada orang kata apa, dia ada urusan. Pergi rumah menantu dia, tanya, macam mana kahwin dengan Ismail? Kata menantu dia, senang kahwin dengan Ismail. Lain jawapan pada dulu, mewah. Nabi Ibrahim tanya, makan apa yang mewah tu? Daging dengan air kosong, mewah dah. Tak ada benda lain pun, tak ada ikan, sayur, tidak cerita. Ibrahim tanya, makan apa? Daging dan air. Air tu air Zam-Zam, bukan kena bayar pun, bukan air kowe. Maknanya air Zam-Zam je, bukan ada penapis air pun sama tu. Maka Nabi Ibrahim kata, pesan pada Ismail, sampaikan salam aku padanya, dan pesan pada dia, kekalkan pintu rumah ni, jangan tukar. Pintu rumah ni dah elok dah. Lepas tu Nabi Ibrahim datang sekali lagi, ajak bina Kaabah. Itu last kali Nabi Ibrahim pun wafat. Dan riwayat sebut 4 kali ataupun 5 kali je dia bertemu. Yang satu lagi riwayat dia nak kena sembelih tu. Jadi daripada anak-anak, bila mana Nabi Ismail kahwin, dia dapat anak ramai. Anak yang ramai. Saya tak silap 12 ataupun 13 anak dia. Salah seorangnya nama dia Kinanah. Jadi Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim tadi tu, hadis yang ada pada muka surat 55 tadi tu. Nabi kata, innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian Allah Ta'ala memilih daripada anak Kinanah itu yang bernama Quraisy. Lepas tu daripada Quraisy tu kahwin, dapat anak, ada seorang anak dia nama Hashim. Lepas tu daripada Hashim tu dipilihlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak sebutnya yang dipilih tu ialah yang terbaik, semua yang terbaik. Jadi dalam hadis ni nak sebut pada kita, Nabi tu datang daripada susul galur nasab yang terbaik. Kemudian penulis sebut muka surat 56, baginda dilahirkan pada tahun gajah, iaitu tahun di mana Abrahah al-Ashram telah melanggar masuk kota Makkah dalam rangka percubaannya hendak menawan dan memusnahkan Al-Kaabah. Penulis tak sebut pendapat lain tarikh kelahiran Nabi. Kalau kita baca perenggan tu, dia sebut mengikut pendapat yang paling hampir dengan kenyataan baginda telah dilahirkan pada hari Isnin tanggal 12 hari bulan Rabiul Awal. Ini pendapat jumhur yang kita selalu dengar. Cuma saya nak tambah sikit beberapa pendapat yang orang kata apa, mungkin jarang kita dengar, sekadar nak kita tahu benda ni ataupun isu penetapan penentuan tarikh lahir Nabi ni, dia khilaf yang banyak di kalangan para ulama.
Ibn Kathir dia ada tulis satu kitab nama dia Al-Bidayah wan Nihayah. Itu kitab sejarah yang besar selain pada kitab tafsir. Dia nukilkan banyak pendapat kelahiran Nabi. Yang saya nak sebut sini 6 pendapat. 6 pendapat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang pertama, Nabi itu dilahirkan pada 2 Rabiul Awal. Ini yang kita jarang dengar. Ibn Abdul Bar yang berpegang dengan pendapat ni. Dan juga riwayat ni pun diambil ataupun ada pada seorang tokoh sirah nama dia Al-Waqidi. Yang terkenal lah, kalau orang belajar sirah dia kenal nama Waqidi ni. Jadi 2 Rabiul Awal ini antara tarikh yang dipersetujui oleh para ulama sebagai salah satu tarikh kelahiran Nabi. Yang kedua yang dipegang oleh Al-Humaidi dan juga Ibn Hazim Al-Andalusi, Nabi dilahirkan pada 8 Rabiul Awal. Ini tarikh yang kedua. Yang ketiga, dikatakan Nabi SAW itu dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Ini pendapat jumhur. Seterusnya yang keempat, dikatakan Nabi itu lahir pada 9 Rabiul Awal. Ini 4. Dan para ulama yang buat kajian mereka mengatakan sanad yang mengatakan 9 Rabiul Awal inilah sanad yang paling kurang kecacatan. Maknanya sahih lah. Yang lain itu ada problem. Seterusnya yang kelima, dikatakan Nabi lahir pada 17 Rabiul Awal. Dan ini yang dipegang oleh sebahagian kelompok Syiah, berpegang dengan Nabi lahir pada 17. Yang keenam, Nabi dilahirkan pada 22 Rabiul Awal. Jadi kita ada 5 pandangan sini. Yang pertama 2 Rabiul Awal, yang ketiga 8, yang kedua 8, yang ketiga 9, yang keempat 12, kemudian yang kelima 22. Yang masyhur 12. Yang sahih mengikut pandangan sebahagian besar ulama yang mentahqiq, sama ada Safiur Rahman Al-Mubarakfuri yang tulis kitab Rahikul Makhtum, Mahmud Bashar seorang ahli falak juga seorang tokoh ulama, dia kata 9 juga. Selain pada tu Akram Dhiya Al-Umari ditulis kitab Sirah Nabawiyah As-Sahihah pun dia kata 9. Dan itulah pandangan-pandangan ni. Dan ada satu pandangan yang pelik mengatakan Nabi tu lahir pada 17 Ramadan. Ada satu pandangan yang pelik. Lain, bulan lain tu. Dan para ulama cuma ijma' pada hari kelahiran Nabi saja. Hari kelahiran ni tak ada khilaf. Sebab Nabi sebut jelas, hadis tu Nabi sebut jelas. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi ditanya sebab apa puasa Isnin Khamis, maka Nabi jawab hari Isnin tu hari aku dilahirkan. Dan hari Khamis tu hari diangkat amalan. Jadi para ulama setuju hari, semua kata hari Isnin. Tarikh kita sebut tadilah 6. Rabiul Awal saja 5, kemudian 1 daripada bulan Ramadan. Dan ada banyak lagi pendapat-pendapat yang lain. Tahun pun ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata tahun gajah, ada yang kata 2 tahun sebelum tahun gajah, ada yang kata setahun sebelum tahun gajah, ada yang kata 10 tahun lepas tahun gajah pun ada. Cuma nak beritahu pada kita, itulah pandangan-pandangan labak ni. Cuma dalam buku ni dia pilih yang jumhur lah. Dia pilih jumhur. Dan tempat kita ni pun kalau cuti 12 lah. Cuti rasmi 12. Kalau dia nak ra'i 5 tu seminggu cuti. 2 Rabiul Awal boleh cuti. Lepas tu cuti pula. Kalau orang kerja kerajaan memang komplit boleh ambil 2 minggu. Boleh pergi cuti tu. Tapi dia ra'i 12 je. Kalau dia ra'i semua 5-5, tepuk tangan lah kita. Sebab kita ni Malaysia, negara yang paling banyak cuti sebenarnya. Sebab saya ingat belajar di Jordan dia tak meraihkan hari-hari agama-agama lain, dia tak buat cuti. Walaupun Kristian tu agak besar lah selepas Islam, tapi dia orang tak buat lah 25 Disember sebagai cuti. Macam kita Taipusam ada cuti. Kita Christmas pun cuti. Yang Islam saja berapa dah cuti? Raya Haji, Raya Puasa, esok awal Muharram, lepas tu Maulidur Rasul lagi, itu 4 hari dah untuk Islam saja. Hari pekerjanya, hari Wesaknya. Maknanya kita banyak cuti. Maknanya nikmat kita Malaysia ni cuti banyak. Tambah PKP pula lagi banyak cuti. Memang cuti banyak. Kerja tak tahulah bila. Jadi itu sebahagian pandangan lah. Pandangan-pandangan yang menyebutkan, dan itu orang kata apa?
sekadar khilaf yang kita kena terima lah. Kita kena terima, nak pegang mana-mana pun tak ada masalah selama mana kita melihat kepada sanadnya dan hujahnya. Kemudian kita tengok apa yang disebutkan sini. Ahli sirah telah sebulat suara mengatakan bahawa kampung Bani Sa'ad itu mengalami kemarau yang teruk sesampai sahaja Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah Halimah dan menyusu darinya. Ketika itu juga keadaan pun berubah. Sini dia cerita Nabi, bila Nabi lahir, maka Nabi SAW pun disusukan oleh perempuan daripada Bani Sa'ad, Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah tu nisbah kepada Bani Sa'ad. Cuma saya nak tambah 2-3 benda lagi. Nabi ni bila dilahirkan, dia ada riwayat-riwayat yang daif. Bahkan sebahagian para ulama kata tersangat daif. Riwayat dikatakan Nabi ni lahir dalam keadaan wulida makhtunan. Lahir dalam keadaan sudah berkhatam. Lepas tu keluar daripada perut mak dia tu menghadap kiblat dan sujud. Ni tak ada. Tapi ada lah orang dalam kitab-kitab sirah tu, memang ada lah. Al-Mawahib Al-Laduniyah, ini antara kitab yang terkenal. Dia bawa semua sirah. Dia bukan nak bawa sirah palsu, cuma dia bawa semua. Tanggungjawab kita lah yang baca kitab tu untuk kita nilai sanadnya, sebab dia bawa komplit dengan sanad. Sebab tu nak baca kitab kena tengok penulis tu dia bawa semua sanad. Bila mana dia bawa semua sanad, maknanya penulisan kitab tu dia punya level tinggi sikit. Macam kitab tafsir Ibnu Katsir. Kalau kita baca huraian-huraian Ibnu Katsir terhadap ayat-ayat Quran yang dia tafsir, kadang-kadang ada cerita-cerita yang Israiliyat dalam tu. Tapi Ibnu Katsir dia tak bawa perawi yang paling atas, dia bawa komplit perawi. Sanad tu komplit. Jadi kalau orang yang baca buku tafsir Ibnu Katsir yang original, yang tidak ada tahqiq, tidak ada edit apa-apa semua tu, kita duk ingat macam Ibnu Katsir tu sedang menafsirkan. Sebenarnya dia tak setuju pun dengan tafsiran tu. Cuma dia tak sebut riwayat ni dhaif. Sebab apa? Sebab zaman dia sebut nama perawi, orang dah tahu dah. Okey, perawi ni problem. Contoh baca-baca sanad tu jumpa satu nama, Nuh Al-Jami'. Tahu dah hadis tu palsu. Sebab memang Nuh Al-Jami' suka buat hadis palsu. Tiba-tiba jumpa pula perawi nama Abu Mikhnaf. Okey, tahu Abu Mikhnaf tu seorang Syiah dan dia memang banyak melakukan tadlis dalam riwayat hadis. Ini kena belajar ilmu riwayat lah. Okay. Cuma nak beritahu, kalau nak beli buku tu kena tahulah. Kena ada orang kata apa, tahqiq. Orang yang buat ulasan balik terhadap riwayat tu, baru senang. Okay. Jadi dia kata sini, bila mana Nabi lahir, Nabi disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ni duduk di perkampungan Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad ni di pinggir kota Mekah, luar sikit daripada border Tanah Haram. Okay. Ataupun sepadan Tanah Haram. Okay. Bila mana Halimatus Sa'diyah ambil Nabi, dia ni agak kecewa. Sebab apa? Sebab dia seorang yang dapat bayi anak yatim. Sebab Nabi tak ada ayah dah waktu tu. Okay. Jadi bila mana sebut bayi anak yatim, bayaran kepada upah susu tu tak mahal lah berbanding bayi yang ada ayah. Dia pun kecewa sebab apa? Dapat bayi anak yatim. Tapi dia rasa macam saja dah. Kita dah letih dah berjalan daripada luar nak masuk ke Mekah ni, kena ambil juga satu bayi macam mana pun. Sebab orang lain duk ambil belaka. Dia ambil Nabi dan dia beritahu suami dia bayi ni anak yatim. Suami dia kata tak apalah, susulah. Bila mana disusukan Nabi tu, dia tengok perubahan persekitaran dekat rumah dia dulu. Kambing-kambing yang dia pelihara, yang dia ternak, yang biasanya dia punya hasil susu dia tak banyak. Susu kambing ni dia sehari lah yang dia boleh tahan tu. Okay. Tapi sebahagian daripada orang kata apa, irhas, dia tak panggil mukjizat lagi sebab Nabi tak diangkat jadi Nabi, Nabi kecil je waktu tu. Irhas, tanda-tanda menunjukkan Nabi tu nak jadi Nabi. Okay. Dia punya irhas ataupun benda pelik yang berlaku, kantung susu kambing dan juga unta tu penuh. Penuh tu dalam satu malam ataupun satu hari dia boleh perah 2 kali. Jarang berlaku. Biasa boleh perah sekali, lepas tu habis. Kena tunggu esok pula. Okay. Cuma nak beritahu bila mana dia perasan benda tu, dia jadi sayang nak lepaskan Nabi tu. Dia rasa bayi tu bawa berkat. Sehingga dia minta tempoh dilanjutkan, disusukan Nabi SAW pada waktu tu. Okay.
Sehinggalah sebahagian riwayat mengatakan dia jaga Nabi tu sampai Nabi usia 5 ataupun 6 tahun. Ada Nabi pun dah start bergaul dengan anak-anak dia dan juga anak-anak daripada kabilah Bani Sa'ad. Sebahagian riwayat yang dhaif mengatakan bila mana Nabi bermain tu ada satu peristiwa Nabi dibelah dada kali pertama. Jadi budak-budak yang berkawan dengan Nabi tu takut tengok peristiwa tu. Maknanya dia orang nampak dia punya dada Nabi tu terbelah. Lepas daripada tu Halimatus Sa'diyah hantar balik Nabi ni kepada mak dia Aminah, sebab takut dia ni kena ganggu, kena apa. Maknanya minta berubat apa semualah. Okay. Cuma nak beritahu keberkatan yang dibawa oleh Nabi tu banyak. Tapi riwayat belah dada tu ada pertikaian. Ada yang kata tak berlaku lagi. Dia berlaku ketika mana Isra' dan Mi'raj sahaja. Sebahagian riwayat lah. Maknanya benda tu ada disebut, dan dalam sirah ni kita baca semua riwayat, tapi kita telitilah juga dia punya nilai riwayat tu sendiri. Okay. Lepas tu kita terus kepada pengajaran dan renungan muka surat 57 tu. Dengan segala apa yang berlaku di peringkat ini, bolehlah kita mengambil beberapa kesimpulan pengajaran dan pengiktibaran mengenai nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah kami jelaskan, kedapatan beberapa dalil yang jelas yang menunjukkan bahawa dalam semua bangsa manusia, bangsa Arab yang telah dipilih oleh Allah dalam semua bangsa Arab. Okay. Ni dia terang panjang, ni saya nak bagi yang mudah je. Okay. Sebab apa Allah Ta'ala pilih bangsa Arab? Kita dah sebut dah sebelum ni. Okay. Cuma hikmah ni saya baru jumpa. Sebab apa Allah Ta'ala pilih Nabi akhir zaman ni bangsa Arab? Antara yang menyebutkan benda ni ialah Al-Allamah Muhammad Sawat, seorang ulama daripada Mesir. Dia kata antara sebab Tuhan pilih Nabi akhir zaman bangsa Arab ialah untuk tidak dekat dengan bangsa Yahudi. Sebab bangsa Yahudi ataupun Bani Israel ialah satu bangsa yang Tuhan hantar Nabi banyak Nabi daripada kalangan Bani Israel ni banyak, terlalu ramai. Okay. Jadi Israel ni ataupun Yahudi ni, Bani Israel ni, dia ada satu perangai bila mana Nabi dihantar, kalaulah Nabi tu dapat wahyu, dapat kitab, dia orang dapat kitab daripada Nabi tu, dia orang ada satu perangai suka ubah fakta kitab. Dan memang Quran pun memberi amaran. Perangai Yahudi ni dia suka yaluna alsinatahum. Dia suka melenggokkan lidah dia bagi sedap bunyi sehingga orang duk ingat bacaan itu ialah daripada ayat Tuhan, tapi sebenarnya dia yang tambah ayat tu. Jadi Nabi Muhammad dia tak lahir daripada bangsa Yahudi. Nabi tu jauh daripada bangsa Yahudi, menyebabkan Nabi tidak terkena tempias duduk dengan orang-orang yang cakap separuh yang orang lain, separuh yang dia campur aduk sekali, campur aduk ayat Tuhan. Jadi Nabi ni duduk di kalangan bangsa Arab, iaitu bangsa yang memang jenis terima bulat-bulat, dan Nabi tu pula duduk dalam tarbiyah kumpulan yang amanah. Sebab tu Nabi tu digelar sebagai Al-Amin. Jadi itu antara sebab lah. Selain daripada tu, bangsa Arab yang Nabi dipilih daripada bangsa Arab ni, keturunan yang silsilah nasab dia terjaga daripada hubungan yang tak betul lah, maknanya penzinaan apa semua tak. Yang kedua dia sebut sini muka surat 58, Nabi SAW dilahirkan dengan keadaan yatim piatu. Sesudah itu datuknya pula meninggal. Peristiwa ini menyebabkan Rasulullah hidup di peringkat kecilnya tanpa mendapat kasih sayang dari ibu dan jagaan serta perhatian yang sewajarnya daripada bapa. Kesemuanya ini bukan berlaku secara kebetulan sahaja, tapi segala-galanya ini adalah mengikut apa yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk masa depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sebahagian daripada hikmah ilahi agar tidak sesiapa pun menaruh sangkaan buruk bahawa seruan Nabi Muhammad ini adalah dari ilham dan latihan ibunya. Okay, itu hikmah yang disebut sini. Sebab apa Nabi ni dia punya peluang hidup dengan mak ayah dia tak lama. Ayah tak sempat tengok sebab dalam kandungan lagi dah meninggal. Dengan mak pun tak lama. 6 tahun, 7 tahun mak dia pun meninggal. Dengan datuk pun tak lama. Datuk dia pula bukan orang biasa. Datuk dia orang ada pengaruh. Abdul Muttalib ni orang ada pengaruh. Sebab dia, kalau Nabi menang ataupun Islam tu diterima oleh orang Mekah,
orang yang bukan Arab, dia tak akan kata Muhammad tu pandai lah, dia boleh cakap. Sebab ayah dia tolong, mak dia tolong, datuk dia tolong, datuk dia pemimpin. Orang tak akan bercakap sebab sejarah Nabi semua dia potong bab tu. Itu juga antara hikmah isteri Nabi yang pertama Khadijah itu diwafatkan. Sebab isteri Nabi yang pertama ni kaya, sangat kaya. Habis duit, habis harta bagi pada Nabi untuk berdakwah. Tak lama pun dia sempat dengan Islam, tak lama. Hikmah dia ialah supaya orang-orang tidak mengatakan Islam menang dengan sebab tajaan sponsor daripada Khadijah asalnya. Kalau tak ada Khadijah, Islam tak menang. Tapi Islam menang dengan bantuan Tuhan, tanpa ada siapa-siapa pun orang yang rapat, yang ada pengaruh dengan, yang duduk dekat dengan Nabi. Semua tidak ada. Okay. Jadi itu antara hikmah dia lah. Seterusnya, dia sebut 3 je hikmah tu, muka surat 60. Mengikut apa yang diceritakan oleh ahli sirah sejarah hidup Nabi, bahawa rumah dan perkampungan Halimatus Sa'diyah telah dilanda kemarau yang dahsyat. Tapi kedatangan Nabi SAW telah merombak segala-galanya. Tanaman kembali subur menghijau. Biri-biri dan unta yang kurus kering dengan hanya kulit yang melekat di tulang-tulang berubah menjadi binatang yang sihat dan gemuk berlemak. Okay. Sini, poin yang ketiga dia nak sebut tentang apa? Dia nak sebut tentang irhas. Irhas ni ialah benda-benda pelik yang berlaku pada Nabi sebelum diangkat, ditabalkan jadi Rasul. Contoh, inilah peristiwa dia disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, unta ternakan semua penuh, tumbuhan semua subur. Yang kedua ialah ketika mana Abu Talib bawa Nabi ni pergi ke tempat nama dia Busra. Busra ni di Syam, di Syria hari ni. Sempadan di antara Arab Saudi dan juga Syria ni. Di situ kawasan Kristian. Orang Kristian perasan. Ada seorang padri perasan. Nabi tu tempat mana dia berjalan, dia dinaungi oleh awan. Sehinggalah padri tu kata kepada Abu Talib, hantar balik budak ni ke Mekah. Jangan bawa dia pergi ke Syam. Sebab aku takut dia diintai oleh orang-orang Yahudi sana dan dia dibunuh. Itu antara bentuk-bentuk irhas. Selain pada tu, dia sebut pada poin yang keempat tu ialah pembedahan perut yang berlaku. Okay, jadi Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dia menerima riwayat tu. Riwayat kata apa, berlakunya pembedahan. Pembedahan yang pertama lah, cuci hati Nabi. Tapi tak semualah yang terima riwayat tu. Okay. Jadi nak sebut pada kita, perbahasan muka surat yang ke-55 ni, dia nak cerita pada kita tentang kehidupan Nabi masa zaman kanak-kanak. Dan nak cari hikmah. Apa sebab benda-benda ni berlaku di sekeliling Nabi SAW. Okay. Jadi itu antara benda-benda yang kita boleh tengok yang disebutkan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Seterusnya, kalau tengok bab seterusnya lah perjalanan yang pertama ke negeri Syam dan usaha mencari rezeki yang halal. Okay, ini dia cerita perjalanan Nabi bersama dengan Abu Talib ketika mana usia Nabi tu 12 tahun. Okay, kita dah cerita dah tadi sekejap. Okay. Jadi nak sebut pada kita, ini juga orang kata apa, sambungan daripada kisah kanak-kanak Nabi nak naik ke remaja, nak naik ke alam remaja. Abu Talib memang sangat sayanglah pada Nabi ni. Terlalu sayang pada Nabi sehingga riwayat kata dia tak pernah angkat suara, tak pernah marah Nabi. Sedangkan anak dia pun dia marah kalau anak dia duduk atas hamparan yang dia guna. Tapi kalau Nabi duduk, dia tak marah. Nabi duduk, dia tak marah. Jadi nak beritahu pada kita, Nabi ni insyirahus sadr. Maksudnya lapang dada. Mana-mana orang yang tengok Nabi, dia tak akan rasa nak menyakiti Nabi, melainkan dia rasa kesian dan dia rasa menarik. Budak yang menarik. Seorang budak yang menarik. Itu diri Nabi. Diri Nabi ni, cerita Nabi ni pada peringkat kecil, dia macam mirip dengan cerita Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf dia ada peringkat yang klimak dia kena buang dalam perigi buta. Okay. Sebab tu kalau tengok Nabi Yusuf AS, kalau kita baca surah Yusuf, ayat Quran ada sebut Nabi Yusuf ni beritahu pada Nabi Yaqub, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Wahai ayah, aku telah melihat 11 bintang, sebahagian terjemahan disebut planet, matahari dan juga bulan sujud pada aku. Okay. Ayat ni kalau kita tengok nak tunjuk kemuliaan Nabi Yusuf. Yang kedua nak tunjuk kepada kita
ada satu bakat dalam diri Nabi Yusuf ni, dia seorang yang peka. Tuan-tuan boleh bayang, mimpi, dia boleh ingat dalam mimpi dia apa yang dia tengok, dia sempat bilang dalam mimpi dia. Itu benda yang kita tak perasan sikit. Kita kadang-kadang mimpi, kita tak ingat, nak cerita balik ke orang, jadi berterabur habis, campur dengan tipu sikit, bagi sedap sikit. Cuma Nabi Yusuf ni dia boleh ingat 11, memang dia bilang dalam mimpi. Kebolehan ni tak semua orang ada. Tak semua orang ada. Saya ingat, saya duduk di Kemaman dulu, saya ada kuliah dengan orang-orang VIP, faham. Ada seorang tu dia major orang yang dalam ketenteraan lah, agak tinggi pangkat dia. Dia selalulah bercakap, kita bercakap habis-habis kuliah kita akan bercakap dengan dia. Saya perasan dia tu dah tua dah, 60 pencen pun dah lama dah. Dia kalau pergi mana-mana tempat, mata dia melilau satu macam melilau. Dia tanya, biasa kalau habis kuliah di rumah, kuliah tu di rumah dia. Dia akan tanya saya, malam ni ustaz kuliah mana? Saya kata masjid sekian. Oh, masjid tu dia ada 24 pintu. Saya kata saya tak tahu, setahun dah saya kuliah itu, saya tak pernah cara pintu dia berapa. Dia kata ada satu pintu tu pecah, masjid tak pernah baiki. Dia boleh ingat dalam usia tua dia, dia boleh ingat. Saya tak tahulah dia ni perisik ke apa, zaman dia askar tu saya tak tahulah. Cuma dia memang ingat. Dia kata saya tahu di mana jalur yang lurus, jalur yang tak lurus dalam masjid tu. Sah dia. Teliti lah. Orang yang sangat teliti. Sangat teliti. Maknanya kepakaran tu, saya sebut pada dia, kita panggil dia major lah. Dia pun ada datuk lah. Macam Nabi Yusuf lah, mana teliti. Sangat teliti. Sebab tu Nabi Yusuf dia berani minta dengan Raja Mesir nak jadi Menteri Keuangan. Sebab dia teliti. Menteri Keuangan tak boleh ambil orang tak teliti, hancur duit. Kena ambil orang teliti. Sebab tu dia berani calonkan diri dia. Khazainul Misr, aku yang akan pegang perbendaharaan Mesir ni. Maknanya kebocoran, ketirisan 1 sen pun dia mesti perasan. Sebab dalil dia mimpi tengok sebelah bintang, dia boleh bilang dalam mimpi. Bangun tu ingat balik mimpi tu. Sangat teliti. Kebolehan yang tidak ada pada semua orang. Boleh ke orang Melayu ayat tu nak buat pengasih pula? Tak nampak pun, mukjizat tak nampak. Dia gitulah, baca ayat Quran memang nampak melilau ke lain sama. Tak tahulah apa benda sikap, tak tahu. Ayat tu asal kebanyakan orang bila sebut ayat tu, ayat ni ayat pengasih ni. Siapa dekat ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'ai li sajidin. Siapa situ sebut nama orang. Sama dengan satu ayat lagi surah Baqarah, qul in kuntum tuhibbunallah. Duk ingat ayat pengasih, kahwin tu tidak pun. Ayat pengasih yang tak beramal tu 3 dah bini. Ini semua benda karut tuan-tuan. Jadi hindarkan diri daripada duduk buat benda-benda yang tak betul. Bila mana sebut benda ni, saya nak sebut satu perkara. Kebetulan malam ni malam, orang kata apa, masuknya tahun baru Hijriyah 1442. Antara benda yang orang duk cakap lah, walaupun orang kata selalu duk sebut, tapi benda ni kena sebut, iaitu tentang isu bacaan doa awal tahun dan akhir tahun. Orang selalu, ada orang nak baca, ada orang tak baca. Kita di Perlis ni memang garis panduan keluar tak baca. Tapi ada orang tanya, JAKIM keluar? Ya, JAKIM lah. Memang saya tengok page JAKIM tu memang keluar pagi tadi. Dia ada keluar kan. Dia siap letak kaifiat dia. Baca lepas asar, lepas tu lepas maghrib apa semua. Dia macam ni, isu nak baca doa awal tahun akhir tahun ni, pertama sekali doa tu sendiri yang jadi masalah, yang ada kumpulan kata tak boleh, ada ulama yang tak benarkan, tak boleh, tak bagi ni, sebab ni dia buat pengkhususan bacaan. Dia ada yang bentuk ringkas doa saja, dan dia ada kaifiat sebelum baca doa tu, zikir-zikir tertentu dulu. Kemudian ada pula dia punya kelebihan-kelebihan dia. Secara umumnya berdoa ni tak salah pun. Bila-bila kita nak berdoa tak salah. Tak mesti masuk tahun baru. Apa-apa saja yang kita nak buat,
Dengan sebab dalil tu umum, kita boleh buat. Contoh, kita nak baca surah Baqarah hari Ahad malam. Orang tanya, sebab apa hari Ahad malam? Ahad malam je saya cuti. Okey, tak apa. Okey. Tapi kalau dia sebut Ahad malam lah bagus, Ahad malam ni ada kelebihan, malaikat ramai sikit pada malam Isnin, itu problem. Tapi kalau setakat dia nak baca, dia macam ni tuan-tuan, dia akan masuk dalam bab bid'ah apa semua ni. Cuma saya nak sebutnya bagi faham isu ni, bagi clear. Dia punya point dia sama macam zaman Abu Bakar, bila mana Abu Bakar perintahkan untuk tulis Quran. Apa sebab Abu Bakar tulis Quran sedangkan zaman Nabi tidak berlaku penulisan Quran? Sebab Abu Bakar ni konkret, dan sebab Abu Bakar tu pun peringkat awal Abu Bakar tak nak buat. Tapi sebab Umar yang desak Abu Bakar untuk buat. Sebab Umar melihat perang Yamamah, perang yang lawan Musailamah Al-Kadzab, Nabi palsu tu, 70 orang penghafal Quran mati. Kurang orang hafal Quran. Orang hafal Quran tak ramai. Maknanya takut generasi akan datang tak sempat dengar Quran. Jadi Umar cadangkan peringkat awal sahabat-sahabat besar, Muaz bin Jabal dan sahabat-sahabat Zaid bin Thabit ni, dia orang tak berani ambil tugas tulis tu. Tapi Abu Bakar keluarkan arahan dia sebagai pemerintah. Dia kata, aku takut lepas daripada ni Quran tu akan hilang dan akan bercampur. Jadi tolong tulis. Tulis tu untuk apa? Kepentingan dia untuk menjaga Quran sentiasa ada dan senang nak cari. Asbab daripada Abu Bakar tu sendirilah Quran tu dijaga. Memanglah Tuhan dah janji dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami akan jaga Quran, kami pasti akan jaga Quran. Tapi Tuhan juga yang menggerakkan hati orang tertentu untuk menjadikan Quran tu sentiasa terjaga. Dan Abu Bakar bila mana dia buat arahan untuk tulis Mashaf Mashaf tulisan Quran, yang Quran dia panggil. Tu maksudnya Quran tunggal ibu. Dia simpan, dia sebagai khalifah simpan. Tujuan dia lah nak bagi Quran tu terjaga. Tak ada pun dia kata siapa baca Quran yang kerajaan buat ni lebih afdal berbanding baca lembaran-lembaran zaman Nabi tu. Dia tak sebut pun. Sama je kalau orang nak baca lembaran yang dia tulis, kalau ada sahabat yang dia tulis direct daripada Nabi, dia simpan lembaran Quran tu, dia nak baca pada lembaran tu, silakan, tak ada masalah. Cuma usaha dia nak jaga Quran ialah dengan dia bukukan Quran. Macam kita lah hari ni kita tengok Quran. Kalau Abu Bakar dan Umar dan Uthman hidup zaman kita ni, dia akan terkejut tengok Quran ada color pula sekarang. Quran ada warna. Ni warna hijau, warna biru. Tujuan dia apa yang buat idea color tu? Nak suruh jaga hukum-hukum tajwid supaya dibaca dengan lahjah dan sebutan yang betul. Ikut seperti mana perintah Tuhan, warattalnahu tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Tapi tak ada pun orang yang mengatakan ataupun tidak ada pun dakwaan baca Quran yang ada color lagi banyak pahala pada baca Quran majid tu. Tak ada. Kalau dia buat dakwaan tu baru kita kata bid'ah. Okay. Tapi dia tak buat apa-apa dakwaan. Sekadar memudahkan urusan. Jadi itu benda. Jadi isu doa pun sama. Doa awal tahun akhir tahun ni hakikatnya kalau tidak dikaifiatkan, tidak disebut fadilat, tak ada masalah pun. Tapi bila mana sudah dikaifiatkan dan difadilatkan, maka dia sudah mengganggu asalah ketulinan agama itu sendiri. Okay. Dalam isu baca doa awal tahun akhir tahun ni, dia ada satu hadis riwayat Imam Tirmizi. Dan hadis ni ada sebahagian ulama kata sahih, Syekh Syuaib Al-Arnaud kata sahih. Tapi sebahagian yang terkemudian ni kata hadis tu pun tidaklah sahih pada darjat yang tinggi sangat. Ada yang kata hasan. Iaitu doa bila mana tahu kita masuk bulan baru. Allahumma ahillahu bil amni wal iman was salamata wal islam. Ya Allah, masukkanlah kami dengan keamanan dan juga keimanan, keselamatan dan juga keislaman. Itu doa bila mana masuk bulan baru, tiap-tiap bulan. Itulah yang paling okey untuk kita baca. Tapi dia bukan baca awal tahun akhir tahun, dia baca tiap-tiap bulan. Dan tak salah pun kalau kita nak baca doa tu petang tadi. Sebab hakikatnya nak masuk tahun baru ni pun berganti bulan juga. Okey. Cuma nak beritahunya mengkaifiatkan benda tu. Mewajibkan, seakan-akan rasa macam tak komplit kalau tak buat. Zaman sekarang ni orang buat online. Jadi ada orang yang campaign suruh join online.
tak boleh pergi masjid, maka buat di rumah, pasang live di TV ke, di komputer ke, ikut daripada rumah. Okay. Ini problem sikit. Kalau kita nak baca, nak minta doa pada Tuhan untuk Tuhan baiki kita awal tahun akhir tahun, tak ada masalah. Kalau tanya apakah amalan terbaik bila mana masuk awal tahun akhir tahun, amalan terbaik ialah muhasabah. Dan muhasabah diri ni dia tak syarat awal tahun akhir tahun, tiap-tiap hari pun sebenarnya. Okay. Cuma nak bagi ada lah, sebab keadaan masyarakat hari ni dia agak jauh, memerlukan ada sikit suntikan baru ada perasan. Macam Maulidur Rasul, kalau tak ingat ke Nabi langsung. Isu ni dia pernah terjadi dah pada orang Eropah. Orang Eropah ni dia ada satu tahap, sampai satu tahap dia bosan dah beragama. Jadi dia orang nak lepaskan semua benda-benda yang berkait dengan agama. Dia orang tak nak tahu langsung. Jadi benda tu menyebabkan berpegang dengan agama tu makin kendur. Jadi ada orang-orang yang bertanggungjawab dan berkepentingan, dia orang wujudkan hari memperingati sekian. Sebab tu kita tengok dalam budaya orang Eropah, dia ada hari bapa, hari ibu, hari Valentine. Sebab masyarakat dia orang memang tak ingat dah mak ayah dia orang. Okay. Sedangkan agama Islam suruh kita baik dengan mak ayah ni tiap-tiap hari. Ingat Nabi pun tiap-tiap hari. Puasa Isnin Khamis tu petanda pada ingat Nabi. Tiap-tiap minggu kalau orang tu nak buat. Okay. Bukan tunggu Maulidur Rasul. Okay. Cuma keadaan manusia ataupun masyarakat hari ni yang terlalu jauh dengan agama tu memerlukan ada juga orang yang beringat. Sebab tu kita akan tengok dalam bab Maulidur Rasul ni ada yang agak ringan sikit. Boleh buatlah sambutan, tapi jangan buat benda lebih-lebih. Sekadar duk cerita di Nabi, cerita kehidupan Nabi, nak bagi ingat, nak bagi ada, orang kata apa, suntikan balik. Sebab keadaan masyarakat memerlukan pada benda tu. Memang kalau tengok masyarakat hari ni memang dia perlukan kesedaran. Perlukan kesedaran. Maknanya perlukan benda tu. Ni saya nak sebut, okay, benda ni agak sensitif lah. Okay. Tapi saya nak sebut juga. Saya ada tengok page Suara Sunnah. Suara Sunnah kan dia buat rakaman perlis mengaji. Saya pun terlibat dengan perlis mengaji di Jaib tu. Okay. 2 hari lepas saya kalau tak silap, ada satu orang komen cadangan supaya perlis mengaji ni jangan duk buat tadarus saja, kuliah saja, tadabbur. Buat juga kelas hafalan kunut subuh. Perlis tu lain macam sikit. Hafalan kunut subuh, doa-doa majlis-majlis tertentu, doa selamat ke apa semua. Lepas tu ramailah orang yang duk komen bawah tu. Orang yang tak setuju apa semua. Okay. Saya baca statement dia tu. Dia kata sebab rakyat Indra Kayangan ni ramai tak pandai baca doa kunut. Statement dia tu macam kajian latar yang kemah tu. Kita tengok ramai. Okay. Saya kata saya bukan orang pelis, bukan nak backup mana-mana. Saya kata negeri yang ada baca kunut pun tak semua rakyat dia ingat doa kunut. Jadi dia orang pun kena buat kelas macam sini juga lah. Cadangan tu jangan bagi pada negeri yang tak baca je. Bagi pada semua negeri je. Okay. Sebab saya sendiri sebelum saya datang ke Perlis ni, saya ceramah di banyak-banyak sekolah. Sekolah-sekolah menengah apa benda. Okay. Kita pergi sekolah-sekolah menengah harian biasa. Yang mana majoriti Muslim Terengganu ni ramai orang Islam. Okay. Ada sebahagian sekolah yang memang pelajar dia tingkatan 4, tingkatan 5 syahadah pun tak tahu, bukan kata doa kunut. Negeri tu duk baca doa kunut tu. Okay. Masalah dia sekarang ni. Okay. Maknanya kalau nak main isu jangan duk main lah benda-benda macam tu. Okay. Sangat-sangat tak kena. Kita tahu benda tu khilaf. Okay. Benda tu khilaf. Okay. Ada yang ingat, ada yang tak ingat, dan benda tu bukan jadi kemestian pun. Hatta kau tengok negeri-negeri yang buat wirid kuat, tuan-tuan tanya orang yang mari solat tu, dia ingat tak susunan wirid tu? Yang ingat hanyalah imam yang ditugaskan oleh Jabatan Agama Negeri je. Sebab dia datang, dia ikut je imam. Tolak dia jadi imam, dia tak mahu. Sebab tu tuan tengok jawatan imam, ramai ke orang mohon? Tak ramai orang mohon. Masjid tu kalau dia hilang imam, susah nak cari imam. Sampai setengah tahun. Ada sampai 2 tahun tunggu. Saya ingat ada satu IPG di Terengganu. Dia ada surau, kuartus guru IPG tu, kuartus pegawai tu. Surau. Saya pergi solat situ, tapi saya tak pakai macam ni lah. Saya pakai baju t-shirt sebab kita ada aktiviti sukan. Orang situ dah beritahu, surau ni ada AJK tapi tak ada imam. Imam tak ada.
Jadi siapa jadi imam? Siapa yang pakai macam baju Melayu kain pelekat kena jadi imam. Okay. Jadi hari tu ada satu, semua saya pun pelik sebab dia dekat dengan rumah saya duduk di Kemaman tu, dekat. Kalau setiap kali pergi solat itu jarang tengok orang pakai baju Melayu, jarang. Semua takut jadi imam. Sampailah hari tu ada satu orang dia pakai jubah, mungkin dia berhenti tu. Jadi semua orang yang nak solat ni dah ada siap dah. Semua pakai seluar track, pakai baju jersey. Yang muda, yang tua pun pakai jersey. Takut jadi imam. Okay. Jadi semua orang duk aim pada dia yang duk pakai jubah tu. Selesai dia sembahyang sunat, kita akan tolak dia imam. Jadi saya rasa kawan yang pakai jubah tu, tengah dia solat tu, dia perasan orang dah aim dia. Dia sujud sangat lama. Itu. Lama. Siapa saya masuk waktu tu urgent nak pergi ke lain. Saya solat kat lain. Tambah buat kan saya solat kat lain. Okay. Saya tak tahu nasib dia macam mana, cuma dia takut. Mana yang nak beritahu, jadi imam tu payah. Hakikatnya payah. Okay. Sebenarnya benda tu simple saja. Benda tu simple. Okay. Sebab apa yang dia payah? Sebab dia ada package lepas pada tu bacaan wirid dia kalau tak buat. Saya tanya kebanyakan orang, sebab apa tak berani jadi imam kalau negeri-negeri lain lah? Sebab tak tahu nak berdoa, tak tahu nak wirid apa. Dia takut nak jadi imam tu kerana benda tu. Sebab saya tengok kalau di negara Arab, dia orang berani jadi imam walaupun Fatihah dia tunggal langgang. Sebab apa? Dia orang tidak dihantui dengan package tu. Nah, dia ada setengah negeri dia ada package tu, jadi takut. Jadi takut. Hatta dulu zaman saya sekolah-sekolah pun, kita sekolah menengah pun, kalau cikgu ataupun ustaz suruh kita jadi imam, program habis sekolah, ada sekolah yang wajib kita solat zuhur dulu. Semua tak berani jadi imam sebab tak tahu nak sebut apa lepas habis salam tu. Tak tahu nak sebut apa. Dan kalau kita tak sebut, kita akan dipandang dengan satu macam. Kalau kita tak sebut. Okay. Dihantui dengan itu. Walhal dia dah solat bertahun-tahun daripada dia kecil. Dalam keadaan imam duk tinggikan suara wirid, dia tak ingat. Dia tak ingat. Okay. Saya nak sebut pada kita cakna tak cakna saja benda ni. Okay. Kalau kita belajar, kita akan nampak. Kita beri laluan azan dia.
Okey. Jadi balik pada isu doa awal tahun dan akhir tahun tu, macam kita sebut tadilah, tidak ada riwayat yang sahih berkaitan dengan doa tu. Bahkan kita tahu penetapan tahun hijrah ni pun dia berlaku zaman Umar Al-Khattab, tidak berlaku zaman Nabi. Zaman Nabi ni tahu bulan je lah, bulan Muharram, Safar apa semua. Yang berlakunya ialah pada zaman Umar Al-Khattab, ketika mana Abu Musa Al-Ash'ari jadi gubernur di Basrah. Abu Musa hantar surat kepada Umar Al-Khattab yang jadi Amirul Mukminin pada waktu tu, mengadu ada problem surat-surat kerajaan ni, arahan tu tak tahu. Arahan tu bermula tahun bila? Tahu bulan je. Sebab tak tahu-tahu. Maka Umar Al-Khattab pun berbincang dengan para sahabat yang ada pada waktu tu, kita nak buat macam mana, nak kira macam mana. Ada yang beri cadangan ikut macam Kristian. Kristian kira tarikh lahir Nabi, tahun dikira pada tahun kelahiran Nabi Isa. Jadi ada beri cadangan dikira pada tahun kelahiran Nabi Muhammad, iaitu tahun gajah sebagai tahun pertama. Umar tak setuju. Jadi Ali bin Abi Talib beri cadangan tahun kita hijrah meninggalkan negeri yang kufur, iaitu tahun berlakunya hijrah itulah. Maka tahun tu dinilai sebagai tahun pertama hijrah. Tujuan dia ialah untuk memudahkan urusan kerajaan sahaja. Dan lepas pada tu Umar Al-Khattab tak buat apa-apa upacara pun penetapan. Dia bincang nak buat tahun, lepas tu bincang nak ambil bulan mana sebagai bulan pertama, pun ada perbincangan. Okay. Dia sebenarnya bulan ni berterabur, Muharram, Safar apa semua. Okay. Sebab apa yang kata Muharram tu jadi bulan pertama bagi kalender hijrah? Sebab bulan Zulhijjah, bulan orang baru balik buat haji, selesai buat haji. Okay. Jadi baru balik buat haji ni semangat beribadah tu tinggi, kuat. Okay. Jadi jadikanlah bulan selepas bulan haji tu sebagai bulan pertama untuk memulakan semangat baru tu. Sebab tu pilih Muharram. Okay. Jadi itu saja dalam isu bab doa awal tahun akhir tahun ni. Tidak ada apa yang sabit. Nak baca doa silakan, tak ada masalah. Nak baca doa apa-apa, doa minta berkat apa semua dipersilakan. Tapi pengkhususan doa, upacara doa, kaifiat doa, itu yang dipertikaikan. Okay. Jadi ada masa sikit lagi ni, saya nak sebut satu perkara. Sebab kemarin ada mesyuarat dengan Sahibus Samahah Datuk Mufti. Dia ada sebut dan dia minta pada semua ustaz-ustaz yang mengajar lah untuk sebut benda ni. Okay, saya pun tak tahu dekat mana, sejauh mana isu tentang kolam pancing yang saya dengar daripada Datuk Mufti sebut di Batu Pahat. Saya pun baru tahu Batu Pahat ada di Perlis. Ingat ke Batu Pahat Johor je? Okay. Sungai Batu Pahat. Okay. Ada satu kolam tempat sewa orang mancing. Okay. Dia letakkan bayaran tentulah bila mana kita nak masuk pergi mancing situ. Okay. Maknanya ada hari RM45, ada hari RM70. Okay. Berubah-ubah dia punya bayaran tu. Sebab apa berubah? Sebab Datuk Mufti pergi, kebetulan ada kayuhan dengan Raja Muda pada waktu tu, Maiz. Okay. Tanya sebab apa berubah? Sebab dia kata hadiah first prize tu berbeza tiap-tiap hari. Ada hari 3,000 dia punya first prize dia. Jadi bayaran dia RM40 seorang yang masuk. Pancing lah, dia adalah dia punya berapa kita punya, dia punya target tu dia letak. Cuma kalau kita pancing, kita tak dapat target tu, kita hangus macam tu ialah duit. Ikan tu kita tak boleh ambil buat balik kau. Tu jadi isu dia. Okay. Dan ada hari RM70. Ada hari yang RM70 tu first prize dia RM10,000. Banyak lah. Okay. Jadi Datuk Mufti dia pergi petang, dia pergi macam lepas asar macam tu. Okay. Balik perjalanan balik maghrib tu dia tengok ramai orang masuk, penuh orang kolam tu. Okay. Yang pertama, benda yang dibuat oleh tokai kolam tu perjudian, jelas perjudian. Sebab kita letak duit, lepas tu kita tak tahu kita dapat balik tak. Dia pun tak sebut duit tu untuk apa, perkhidmatan ke apa tak.
Memang hadiah tu datang daripada yuran tu. Jelas lah, sebab yuran tu berubah tiap-tiap hari. Kalau hadiah tu datang pada pihak ketiga yang tak ambil apa-apa keuntungan daripada yuran tu, isu lain. Dalam fatwa Perlis pun ada sebut dalam bab ni tahun 2018 kalau saya tak silap, dalam bab pertandingan ni, kalau hadiah tu datang daripada pihak yang ketiga tak apa. Okey. Cuma kalau hadiah tu datang daripada dua tu je. Dua kumpulan, maknanya yang mempertaruhkan. Okay. Jadi itu ialah unsur judi. Cuma toke tu dia macam nak petikai sikit, dia kata duit tu kami siapkan awal-awal lagi. Maknanya belum kutik tu kami dah letak lah duit. Tapi sama lah juga macam kita judi main kad tu, letak duit, angus. Toto 4D pun RM1, RM2, dia RM45. Mahal lagi. Mahal tu satu hal, ramai orang lagi. Saya tak tahulah yang datang tu daripada mana. Dan saya rasa ini bukan trend di Perlis je, bahkan di Terengganu dulu pun saya pernah tengok ada kolam macam ni. Okey. Kolam. Dia ada sedialah makan. Dia kata duit tu guna juga untuk makan, tapi makan dia macam sandwich gitu, tak padan RM45 sandwich. Dia mesti benda yang komplit lagi lah. Ni komplit. Okey. Jadi akan ada tindakan susulan lah. Cuma nak beritahu kalau nak pancing tu pancing lah, tak ada masalah. Cuma jangan pergi tempat tu lah. Kita jangan promote lah benda-benda macam tu. Okey. Nak memancing ni dipersilakan mancing. Saya pun tengok ramai lah orang mancing. Saya baru tengok pemandangan di Perlis ni, orang suka mancing. Waktu tengah hari turun mancing tu pakai helmet lagi. Selalu saya balik pejabat pun saya tengok. Mokcik tu panjang-panjang, sebab kita tak pernah tengok di Terengganu benda-benda macam ni. Okay. Dia parking motor, dia tak cabut pun helmet, dia ambil jorang dia terus dia mancing. Semangat. Dan saya pun pernah tanya orang-orang yang suka mancing ni, dia bukan nak makan sangat ikan. Dia syok dan nikmat bila mana ikan tu ada interaksi dengan jorang kita. Kita tarik dia, jadi syok. Yang sedap tu dekat dengan maghrib, lagi kuat dia tarik. Sebab yang tarik tu iblis kot. Okay. Cuma nak kata nak pancing silakan, tapi jangan leka dah lah. Okay. Setakat tu saja perbahasan kita pada malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.